Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Okey, hari ni kita akan belajar unit kelima, tumbuh-tumbuhan. Kelas sebelum ni cikgu dah ajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, so hari ni cikgu nak awak lihat muka surat 71, buku textbook, buku teks. Okey, kita tengok dulu muka surat yang pertama dalam bab tumbuh-tumbuhan. Okey, cuba awak tengok gambar dekat dalam ni. Ada program penanaman semula pokok bakau. Okey, cuba tengok tajuk dia. Program penanaman semula pokok bakau. Budak perempuan tu kata apa? Wah, banyaknya anak pokok. Okey, so dalam gambar ni awak boleh tengok ada orang tengah tanam pokok-pokok. Okey, pokok-pokok dekat atas tanah lah. Tapi sebenarnya tanah tu adalah tanah lumpur. Okey. Soalan, mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Kenapa mereka perlu menanam anak pokok? So, awak tahu tak apa tu pokok bakau? Apa itu paya bakau? Awak pernah tengok tak paya bakau sebelum ni? Jadi, cikgu akan tunjukkan satu video mengenai paya bakau. Sila dengarkan. Untuk pengetahuan semua, hutan paya bakau ni sebenarnya hutan yang paling awal kita jumpa dekat pesisir pantai. Dia terdiri daripada pokok-pokok bakau dan ada tanah lembap lah. Pertama sekali, dia merupakan tempat pembiakan hidupan laut. So sebelum ikan-ikan membesar dan sebagainya, dia akan bertelur dekat kawasan paya bakau. So kat situlah kawasan main diorang, kawasan makan diorang sebelum diorang besar dan pergi ke. Bila kita tak ada hutan paya bakau, tempat ikan-ikan ni untuk membesar tak ada. So kita dah tak ada sumber makanan laut. Kepentingan paya bakau, dia boleh menyerap karbon sebanyak 2 kali ganda daripada hutan-hutan biasa. Sebab dia punya kawasan tu dan juga tanah lembap population dekat atas dunia ni, tapi dia boleh menyerap 2 kali ganda karbon yang kita hasilkan. Dan kawasan tu memang sangat penting sebab kita tak tahu anytime bencana akan datang, apa benda semua. Kita memang ada prevention, kita ada alarm untuk bagi tahu bila tsunami dan sebagainya. Tapi apa defense terakhir kita untuk halang daripada. Okey, cuba awak tengok. Tsunami pernah berlaku di Malaysia pada tahun 2004. Jadi tsunami ni maksudnya adalah ombak besar. Ombak besar yang melanda pesisiran pantai dan dia akan musnahkan rumah yang ada di sekeliling pantai. Okey, daripada berdasarkan model yang ditunjuk ni, ada pokok dan juga ada air. Ombak besar telah melalui pokok dan kejap lagi awak boleh nampak pokok yang ada dekat belakang sekali tidak terjejas langsung. Kerana apa? Pokok bakau ini telah menghalang ombak daripada membadai kehidupan lain yang ada di sebalik pokok tersebut. Sebab tu kita kena tanam pokok ni. Benda tu hentam kawasan lapang. Tahun 2014, Malaysia dan juga negara jiran kita Indonesia kena tsunami. Tapi kenapa Indonesia lebih teruk impact dia daripada Malaysia? Macam kat Penang sendirilah. Sebab ada lagi saki-baki pokok paya bakau yang untuk menampan. Okey, cuba tengok. Dia bagi dua perbezaan. Sebelah tak ada pokok paya bakau dan sebelah lagi ada pokok paya bakau. Jadi, rumah yang tak ada pokok paya bakau terus dihanyutkan oleh air. Manakala rumah yang ada paya bakau hanya banjir sahaja. Untuk kita matikan ombak tu daripada terus hit ke tengah-tengah bandar. Hutan paya bakau ni juga dia boleh jadi perangkap sampah. Kita tak boleh nak halang sampah-sampah yang hanyut dekat laut. Kita pun tahu benda tu. So sebagai benteng pertama, kita ada paya bakau untuk jadi perangkap sampah sebab dia boleh ada. So nanti adalah orang yang datang kutip. Macam senanglah kerja tu. Okey, cabaran nak jaga hutan paya bakau ni banyak. Salah satunya campur tangan politik lah. Macam kita nampak akhir tahun lepas dekat Pulau Pukuk, macam mana ada autoriti dan juga beberapa tangan-tangan yang cuba masuk untuk mengambil alih Pulau Pukuk. Sedangkan dia dah diwartakan sebagai Ramsar Site. Selalunya orang akan potong pokok-pokok dekat paya bakau ni untuk buat rumah ataupun pembangunan lah. Tapi masalahnya tanah dekat paya bakau ni tak sesuai untuk buat perumahan. Contohnya macam ada satu kes dekat Perak.
Yang mana diorang buat tanah tu sebagai rumah kos rendah. Tapi sampai sekarang tak diduduki sebab tanah tu mendap. Dan rumah-rumah tu semua dah crack, dah pecah sebelum orang duduk. Kenapa paya bakau ni pun habis lah. Salah satunya sebab pembukaan aquaculture. So maksudnya orang buka kolam udang dan juga kolam ikan dekat situ. Yang ni disebabkan ekosistem paya bakau ni sangat sesuai untuk kehidupan udang dan juga toke-toke tak payahlah bayar mahal-mahal untuk make sure udang dengan ikan diorang hidup sihat. Cumanya yang jadi masalah bila air yang kotor daripada kolam udang dan juga ikan tu dilepaskan terus ke sungai tanpa difilter. Yang tu akan merosakkan sistem bakau dan juga haiwan-haiwan dekat kawasan tu lah sebab akan termakan benda-benda yang tak sepatutnya. Okey, awak dah tengok video tadi. Maksudnya kepentingan paya bakau adalah ada kehidupan laut yang tinggal di celah-celah kayu pokok bakau. Dan tanah yang lembap membolehkan mereka tinggal di kawasan tersebut dan melindungi telur-telur ikan daripada musuh. Dan kebanyakan hidupan haiwan yang ada di hutan paya bakau adalah seperti ikan-ikan kecil, ikan yang hidup di bawah alam iaitu laut dan juga tanah, ketam, pelbagai jenis ketam dan juga ada kupang, kerang dan siput, pelbagai jenis siput sedut, semua ada dekat situ. Okey. Yang kedua, dia boleh menghalang daripada ombak besar ataupun tsunami. Yang ketiga, dia boleh memerangkap sampah. Sampah yang ada dekat pesisiran pantai, dia akan tolak pergi terperangkap dekat akar-akar kayu. Jadi kalau ada orang yang datang, senanglah dia orang nak kutip. Okey. Dan kayu-kayu ni juga yang matang, yang dah besar-besar, diorang akan pakai kayu-kayu bakau ini untuk membuat kayu arang. Dia nak buat arang. Kadang-kadang kayu yang besar-besar ni boleh dibuat rumah. Sebab kayu dia sangat kukuh. Tapi selepas menggunakannya, kita nak buat arang, kita nak buat rumah, kita dah potong untuk buat rumah. Jadi kita kena tanam semula lah. Kalau tak tanam semula, banyak benda bencana yang boleh berlaku. Okey. Macam mana kita nak sedarkan manusia, kita nak sedarkan semua orang termasuk cikgu dan awak semua untuk menanam semula pokok ini. Okey. Salah satu cara untuk menyedarkan masyarakat di Malaysia adalah dengan mengikuti badan-badan sukarelawan yang boleh membantu membuat amal kebajikan untuk menanam semula. Kita tak boleh pergi sendiri. Cikgu pun tak boleh pergi sendiri dan awak tak boleh pergi sendiri sebab tanah ni adalah sangat berbahaya. Jadi kita kena pergi bersama dengan orang yang pakar untuk menanam. Sebab tanah ni kalau awak salah masuk, awak boleh terjelus sebab dia adalah tanah lembap ataupun tanah lumpur. So, salah satu kaedah untuk menyedarkan rakyat Malaysia untuk menanam pokok bakau adalah dengan membuat kempen ataupun iklan kesedaran. Jadi cikgu akan tunjukkan satu iklan kesedaran ini. Rasanya awak pun pernah tengok dekat TV. Dan menanam semula paya bakau. Saya ni dah pelihara dah paya bakau kita. Okey. Dia dah buat penanaman semula dan juga membuat kawasan rekreasi. Okey, rekreasi dia buat titi untuk dia bagi kita tengok macam mana kehidupan di paya bakau. Okey, yang terdekat dengan kita satu kawasan yang kita boleh tengok paya bakau adalah di Port Dickson. Awak ajak mak
untuk pergi Port Dickson ataupun Teluk Kemang tak silap cikgu, untuk pergi dekat satu kawasan yang ada titi warna merah. Dekat situ awak boleh jalan, awak boleh tengok kehidupan paya bakau yang ada di sana. Itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih.